Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihin lima ukhliq wal khatimin lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi qadrihi wa miqdarihi al azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapa-bapa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat limpah kurnianya, inayah dan nusrah daripadanya kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis yang mana insya-Allah majlis ini kita sama-sama membaca hadis, kemudian kita baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang mana menerangkan tentang sifat-sifat yang ada pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat sosial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala perilaku semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca dan apa kita dengar, kita boleh jadikan salah satu daripada petunjuk untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan al-hawaisul khamsah, iaitu 5 panca indera yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita pinjam sat saja duduk atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi pinjam dan bila-bila masa saja dia boleh tarik. Hari ini alhamdulillah kita gunakan segala panca indera yang Allah Subhanahu wa taala bagi untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ini, yang mana yang Nabi Muhammad sebut dalam hadisnya al-majlisul ilmi, yang akan dihadiri insya-Allah oleh ribuan para malaikat. Ada yang di antara kita hari ini Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia 5 panca indera ini, tapi tak boleh nak guna untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaki tak mau dibawa untuk datang ke surau, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada tangan guna untuk jalan-jalan yang tidak menjadi kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi mata, bagi telinga, bagi hidung kepada kita untuk merasai nikmat yang untuk kita berada di atas dunia ni. Tapi kita tak mau nak guna dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita hari ini. Yang mana yang kita kena ingat, segala kita punya anggota badan ini akan dinilai dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang kita selalu baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut pada hari ini kami akan tutup, kami akan peteri mulut-mulut nampak. Tutup mulut dengan mangga hari itu.
Ikutlah dia nak bubuh solek ke, dia nak bubuh mangga cap ayam ke, dia nak bubuh apa pun, dia tutup mulut kita pada hari itu. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Dan pada masa tu hanya hawas-hawas kita yang lain, panca indera kita, panca indera yang lain saja yang akan menyatakan kebenaran apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Tangan-tangan kita akan berucap pada hari itu, akan bagi tahu segala yang baik-baik. Hari ini bolehlah, kalau kata hari ini kita nak mulut ada, kita boleh cakap dengan segala cakap. Hari ini nak keluar malam, si isteri tanya, abang nak pergi mana? Nak pergi duduk dekat kedai Syahul Hamid tu kan, kedai nasi kandang, kata nak tengok bola. Dia pun pandai, dia kata nak pergi duduk dekat kedai Syahul Hamid kan, nak pergi tengok bola. Padahal dia pergi mana? Pergi rumah bini nombor 2. Tu pun ada. Hari ni tak apa. Kalau kata besok nanti Allah Subhanahu wa taala akan tutup mulut kita, akan katam mulut kita masa tu, hanya tangan dan kaki yang akan menjadi saksi bahwasanya apa yang dia lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kalau kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah pilih kepada kita, dengan sebab itulah kita perlu bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi inayah dan nusrah kepada kita untuk sama-sama kita menghadiri majlis dan sembahyang berjemaah sama-sama di surau yang mana yang menjadi tempat untuk kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyatakan kesyukuran kita dengan beristighfar, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ucapkan dan apa kita katakan, ianya menjadi syafaat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dengan apa yang kita lafazkan dan apa kita ucapkan, ianya akan menjadi salah satu daripada pemberat mizan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak nanti. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita tengok satu hadis yang mana insya-Allah hadis ni menceritakan tentang hati kita. Kita dah tak lama akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang cukup istimewa yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyakkan doa supaya kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dalam bulan yang cukup istimewa, yang mana yang dijanji dengan satu malam, yang mana satu malam itu bersamaan dengan 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dengan sebab mungkin belum-belum ni, sebelum-sebelum ni kita tak boleh nak berjumpa, hari ni insya-Allah pada bulan ni insya-Allah kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat duduk bersama dalam bulan Ramadan, dapat mengambil segala faedah dalam bulan Ramadan, dan kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok satu hadis yang mana hadis ni cukup cantik untuk kita jadikan pedoman untuk dalam hidup kita seharian. Hadis yang menceritakan tentang hati manusia ni. Dengan sebab kita nak berjumpa dengan bulan Ramadan, jadi kita pilih satu hadis yang mana mudah-mudahan hati kita, dengan sebab kita baca hadis ni, kita jumpa dengan hadis ni, kita dapat nak menjaga hati kita agar tidak terpesong, agar hati kita ini tidak menjadi gelap seperti mana yang telah dinyatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kita tengok sama-sama hadis ni yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang mana yang kita tahu Abi Hurairah ini nama yang sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Sakhar, bukan nama Abu Hurairah, tapi ini adalah gelaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dekat dia dengan sebab dia ni minat dengan kucing. Dia cukup minat dengan kucing, tak kira lah kucing Parsi ke, kucing Amerika ke, ataupun kucing mana Melaka ke, kucing Sarawak sendiri ke, ikut. Dia tengok saja kucing, dia cukup minat. Kucing ni kita hari ni alhamdulillah, tuan-tuan jumpa tak lagi panda. Orang suruh buat main panda hari ni, suruh pergi tengok. Kita pergi tengok tak lagi. Saya pun tak ada nak pergi tengok. Boleh tengok kucing tak apalah, warna hitam putih kan. Jadi Abu Hurairah ni dia memang minat dekat kucing, sehingga kan kalau dalam perjalanan dia nak pergi mana-mana pun, kalau dia jumpa kucing, dia akan ambil, dia bubuh dalam kum dia. Jubah orang dulu dia pakai besar, dia panggil kum sini yang lebar. Jadi dia ambil, dia bubuh dalam ni, sehingga kan beberapa kisah yang dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jumpa kum dalam kucing duduk dalam kum ni. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa orang panggil kasihan dia kepada hurrah, kepada kucing ni, dia cukup mengasihi kucing, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran kepada dia dengan Abi Hurairah. Kalau ada yang pok-pok mak-mak yang minat, kita bubuhlah Abu Hurairah, pok kucing kan. Mak yang minat Ummu Hurairah, tengok anak minat bintu Hurairah, ikutlah kan. Jadi dia berbangga dengan sebab laqab yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurniakan kepada dia dengan nama Abi Hurairah ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok hadis ni daripada Abu Hurairah, yang mana dia menyatakan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-rad alladhi zakarallahu ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hurairah, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok makna dia satu persatu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seseorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik yang hitam. Mana kata kalau seseorang itu dia buat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia akan dititik dengan titik hitam. Dan apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Maka apabila ia kembali, iaitu dengan dia kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan atau yang dipanggil sebagai ar-ran, yang mana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita tengok di sini, bahawasanya ayat Al-Quran dari surah Mutaffifin ayat yang ke-14 ini telah ditafsirkan oleh pelbagai tafsiran ulama, dengan ada yang setengah daripadanya pendapat Ibn Hasan, Abu Hasan Al-Basri. Dia menyatakan bahawasanya yang dinyatakan dengan Allah Subhanahu wa taala sebut ar-ranu dalam ayat ini adalah yang dimaksudkan dengan tumpukan dosa demi tumpukan dosa. Mana kata seseorang itu bila dia buat dosa, kemudian dia buat lagi ulang kembali dosa yang seterusnya, kemudian dia buat lagi, maka dosa-dosa yang dia buat itu akan memenuhi hati dia sehingga menutup hati dia menjadi hitam, gelap, lebih daripada karat. Kalau kita tengok yang dimaksudkan oleh Ibnu Mujahid dalam tafsir dia, dia menyatakan ayat Al-Quran kalla barrana ala qulubihim. Ar-ran itu dimaksudkan ialah hati seseorang itu apabila ianya adalah seperti tapak tangan. Ini Ibnu Mujahid kata, seperti sama dia serupakan hati manusia itu dengan tapak tangan seseorang manusia ni. Tapak tangan apabila dia kata kita genggam, sedikit kita buat dosa, maka kita genggam sedikit demi sedikit, sehinggalah hati kita macam tu juga. Tapak tangan ni apabila kita tutup dengan segala ibu jari dan jari-jari yang ada, maka hari ini samalah juga hati kita apabila kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang berlaku dan yang tu yang telah ditafsirkan oleh al-imam-imam mufassirin. Kalau kita tengok dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, kitab karangan Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dua orang Jalaluddin, dengan sebab itulah kitab tu dipanggil sebagai Al-Jalalain, Tafsir Jalalain. Jadi mereka ni menyatakan ar-ran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 ini adalah dikatakan sebagai karat. Karat kalau kata duduk dekat bekas, lama-lama dia akan menjalang. Macam itulah yang dikatakan dengan dosa itu disamakan juga dengan karat. Kalau pinggan nampak karat sikit, kita taruh lama-lama dia akan menjadi karat. Hati manusia pun macam tu juga. Kalau kata kita sentiasa berulang-ulang buat dosa yang sama,
maka hati kita juga akan jadi karat seumpama yang ada pada bekas-bekas besi, yang tu yang dinyatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahali. Tuan-tuan, ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah, jadi kalau kita tengok daripada hadis ni, maka kita boleh keluarkan dan ulama keluarkan beberapa istifadah daripada hadis ni. Antaranya kesan daripada hati yang gelap yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup dengan sebab selalu kesan daripada selalu dok buat maksiat. Maka antara kesan yang kita dapat tengok daripada seseorang yang mempunyai hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan melakukan kezaliman kepada orang lain. Kesan yang pertama iaitu kezaliman demi kezaliman dia akan lakukan kepada orang lain. Kalau kita tengok hari ini bagaimana di luar-luar negara hari ini, Syria, dengan cara Syria dia, bagaimana budak-budak di sana diseksa dan dibunuh dengan sedemikian rupa. Di Syria tak habis lagi, di Mesir naik pula, sambung pula di Mesir, kemudian yang terbaru di Iraq dan sebagainya. Kezaliman yang terjadi di luar-luar negara ini adalah dengan sebab hati-hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang luar negara. Yang dalam negara kita tak tengok kah? Kita tak dengar kah berita bagaimana yang telah diperbuatkan kepada setengah rakyat dan golongan-golongan yang mempunyai pendapatan yang rendah ni? Bagaimana yang kita tengok tentang sebuah kampung. Kalau tuan-tuan tengok berita lah kan, kalau duk buka berita hairan tu tak tahulah ada ke tak. Cari tengok dalam Facebook pun ada dah lah ni. Dunia hujung jari hari ni. Mana kata kampung yang didiami oleh orang Melayu kita yang ramai, yang mana yang kampung tu dipanggil sebagai Cubadak. Kampung Cubadak, bukan Cucuk Badak. Cucuk Badak tu hak kita duk buat makan tu pagi-pagi tu kan. Ni kampung Cubadak, yang mana yang kerajaan yang ada pada hari ini sanggup nak menggadaikan semua perkampungan di situ, nak tolak habis penempatan di situ yang kebanyakannya didiami oleh orang Melayu kita. Yang tu kezaliman demi kezaliman yang berlaku, yang kita dok tengok, ditindas demi ditindas. Mana pi habis yang lain tak tahulah. Sekali depa dok kata mai lah, dia ustaz ni mai dok cakap pasal ini. Dak, kita nak bagi suruh terang biar nampak jelas sikit apa yang berlaku di sekitar kita, di negara-negara Arab. Kemudian kita kembali ke negara kita sendiri. Rumah mereka tak sampai 15,000 pun. Kalau duk tengok tu, rumah buat daripada papannya. Kalau kata seorang pergi rempuh aja boleh roboh rumah pun. Tu pun tuan-tuan, hak rumah panda 25 juta sanggup buat untuk panda 2 ekor. Yang ramai lagi mana nak duduk lepas ni? Cuba fikir. Kita memanglah yang kita duduk dekat sini tak apalah, masih lagi diberi dengan nikmat-nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Tapi dalam masa yang sama kita kena ambil tahu juga, kena ambil cakna juga dengan suasana yang berlaku. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni orang Islam. Orang Islam ni adalah orang yang mana yang sentiasa ambil berat tentang kaum muslimin lain. Kemudian kita tengok antara kesan-kesan yang berlaku dengan sebab hati seseorang itu menjadi gelap, dengan sebab dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah yang keduanya, iaitu seseorang itu akan mudah untuk menjadi marah. Dia cukup cepat marah. Dengan sebab apa? Dengan sebab hati dia Allah Subhanahu Wa Taala telah tutup. Dengan sebab maksiat-maksiat yang dia lakukan, maka hati yang bersih tadi telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita tak perasan, kita tak tengok sekeliling kita, kita tak nampak. Kadang-kadang diri kita sendiri pun rasa nak cepat marah tu, kita kena cek
Dengan sebab itulah Nabi Muhammad SAW sebut orang yang cerdik ini adalah orang yang sentiasa suka bermuhasabah diri dia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Dan dia buat sesuatu pekerjaan, dia akan fikir dengan sesuatu pekerjaan yang tu dengan sebab apakah benda yang akan berlaku selepas dia mati nanti. Sama ada benda itu mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mendapat ganjaran yang tidak baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ganjaran baik ataupun tak, dia kena fikir. Itulah yang dipanggil sebagai orang al-kayyisu, orang yang pintar. Jadi sifat yang kedua, yang mana kalau orang itu mempunyai hati yang gelap, ialah dia dengan cepat mudah, cukup mudah untuk marah orang. Yang ni yang berlaku depan kita sendiri. Baru ni duduk dekat pejabat, ada seorang mami tu. Mami kita sebut pun tak apalah, orang tak kenal. Cuma nak bagi tahu jangan buat perangai macam tu. Dia mai dekat pejabat, dia buat perangai dia. Dia mai tanya, salam pun tak bagi, masuk terus dalam pejabat, mai jumpa ada seorang budak tu lah yang duk jaga bahagian kaunter pendidikan ni. Dia mai jumpa Ustaz. Ni mami nak tanya, bila mami nak boleh dapat mami punya keputusan anak mami ni? Dia mai tanya macam tu. Dia tanya bukan tanya dengan nada yang elok sangat pun. Yang tak tahan tu pakai tudung labuh, itu yang kita sedih sangat tu. Dia mai tanya, kita duduk dalam tu, terkejut dah. Mami nak mai tanya ni. Dia kata, mami nak dapat, bila nak dapat? Saat mami mai sini, lagi dia suruh pergi sana. Mami pergi sana, mami mai sini pula. Kemudian ada seorang lah, hak ustaz ni, hak member lah, dia duduk sebelah ni. Dia pun tengok baru lepas jumpa dengan bos, tengok masuk tadi pun tahu apa nak comel dah muka pun. Jadi baru jumpa dengan bos, pergi duduk kat tempat dia. Jadi yang mami ni duk buat riuh kat sini, duk buat ramai. Dia mai duk bagi tahu, mami nak ambil lama dah, dia kata. Lepas tu yang kerani ni pun tanyalah, bila yang anak mami hantar ni keputusan ni? Dia kata tadi dia baru hantar tadi. Dia kata kami ni prosedur dekat sini, kalau nak ambil keputusan, dia kata 3 hari baru mai pula. Yang mami ni 3 hari apa dia? Dia kata mami ni, dia kata tak boleh dah tunggu 3 hari. Itu dah 2 hari ni nak kata 3 hari pula. Lepas tu sekali yang kawan ni dia naik cuak dah kan. Dia kata Ustaz, tanya Ustaz. Dia pun pandai kau, kepala dah masuk dalam tu, tanya Ustaz tu. Member kita tu tanya. Hak kita duduk sini, hak ada seorang ketua dia ni, ketua bahagian pendidikan tu, tanya Ustaz tu. Dia pun pandai kau. Hak mami pula, ni Ustaz tanya ni, lepas tu tanya ni, tadi dah tanya kat luar, dia pun suruh main sini. Dia buat ramai boleh, no? Hak jenis mami ni. Jadi dia pergi tanya pula, ni Ustaz, kita nak tanya sikit, kita punya keputusan anak kita, dia main hantar keputusan, jadi kita nak ambil keputusan dia tu bila? Ustaz tu kata, mami kita ni ada prosedur. Lepas daripada hantar borang 3 hari tunggu, sagi mami mai ambil lepas pada 3 hari. Sagi dia duduk, Ustaz, dak yang 3 hari tu bila? Dia tanya pula. 3 hari tu mami kira 3 lah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dah kalau kata hari yang ketiga tu kan, kalau kata hari ni hari Jumaat, bila mami boleh dapat? Hari Senin boleh ke? Lah kami dah kata 3 hari bekerja. Mana kata kami Jumaat, satu Ahad tak bekerja, Isnin Selasa mami mai ambil boleh. Ustaz tu pun dia dah satu macam dah kan. Mami mai ambil boleh hari Selasa ni. Sehari mami tu dia nak keluar dah, dia masuk balik. Dia kata apa? Ni Ustaz, kalau kata hari Selasa ni memang boleh ambil ke? Dia buat ramai macam tu. La ilaha illallah. Kita yang duduk sini duk fikir, duk gaul bala dah tampak dari sikit. Ya Allah, ada juga macam ni kan? Kita tak tahu pun kata ada perangai macam ni. Rupanya macam tu. Dia ada. Dia main ni sagi kata, kalau kata 3 hari lah kan, mana kata hari Selasa mami mai ni mami boleh dapat tak? Dia pergi tanya ustaz tu. Ustaz tu yang dah mai satu syekh dah naik, dia kata ni mami kami lepas pada 3 hari mami pergi tanya kawan-kawan anak mami tu ada tak yang depa mai ambil lepas pada 3 hari, depa ambil lepas pada 3 hari yang kami tak bagi.
hak mami ni dia kata, ustaz, saya mai duk cakap elok-elok, awak ustaz mai cakap macam ni pula. Dia bagi tahu macam tu pula kat ustaz ni. Tadi dia yang deras suara, saya mai cakap elok-elok ni. Ustaz ni kata, ya Allah, rupa-rupanya dia dah mai 2 kali dah panggil dia macam tu. Kita pun lepas tu tanyalah ustaz macam mana ni, kan? Dia kata mami ni dah mai dah banyak kali dah. Dia kata lepas pada dia keluar tu, dia pergi bilik rektor pula. Habis dengan rektor pun kena maki, kan, kena marah. Duk dengar lah kita perang. Lepas tu dia pun balik. Itu kata sifat marah tu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tak boleh nak jaga. Dengan sebab apa? Dengan sebab hati. Dengan sebab itulah ulama kata al-kalamu, kan, satu-satu kalam itu adalah keluarnya daripada hati. Innal kalama la fil fuadi, syair Arab kata, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita ni adalah lahir daripada hati kita. Nak tengok hati orang yang bersih ataupun tak bersih, tengok perkataan-perkataan yang dia ucapkan. Itu kita nak tengok. Cara dasar dia kita nak tengok seseorang itu sama ada hati dia cantik ataupun hati dia kotor. Tengok perkataan yang keluar daripada mulut dia. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dan sesungguhnya dijadikan kalam, percakapan ini adalah sebagai dalil apa yang ada dalam hati dia, tanda apa yang ada dalam hati dia. Itu senang nak cek. Kalau orang duk kata dia ni panggil elok tak elok, tengok percakapan dia. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu tak kisah lagi no. Hak belakang sekolah dulu masa kecil-kecil ada seorang makcik tu. Ni duk mereka ada cerita lah, kan. Ada seorang makcik tu dia cukuplah suka mencarut. Dia cukup suka mencarut. Tak tahu pasal apa. Yang tak tahan dia sebut barang orang, kan. Jatuh barang sikit, dia sebutlah. Hak benda kita. Hak tu yang duk pelik tu. Masa tu kita duk ingat lagi, masa tu darjah 6. Hak yang duk ada ustaz ni pun boleh kira juga, kan. Masa kecil-kecil mulut pun kira lebih kurang dengan mami tadi lah. Mana kata banyak kali duk tengok jatuh saja benda sekali dia mesti mencarut. Hak mencarut sebut barang orang. Hak tu yang kata makcik, kata awak duk sebut barang orang, awak tak sebut barang makcik sendiri. Lepas pada tu tak tahulah, tak pidah kedai dia bagi tahu macam tu, kan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jadi mulut kita kena jaga. Maka kesan daripada apa yang ada dalam hati kita kotor ataupun tak, maka akan lahir melalui zahir, melalui lidah kita. Dan kadang-kadang kita tengok juga dengan sebab kesan daripada hati yang kotor, anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita payah ataupun menjadi buah dalam kehidupan dia. Itu kadang-kadang dengan sebab kita salah didik ataupun hati dia kotor. Dengan sebab itulah kalau boleh ibu-ibu, bapa-bapa, ibu tak tahulah ada tak, bapa-bapa balik, ayah-ayah balik, kan, bagi tahu dekat ibu-ibu kita, tok-tok kita tu, sambil-sambil mereka duk buat ni, sambil duk bancuh ayam ke, sambil duk buat tanak nasi ke, baca surah 5 ayat awal daripada surah Taha. Yang ni antara petua untuk nak bagi anak, nak didik anak, bagi supaya anak ni tak jadi seorang yang buah. Baca 5 ayat saja daripada surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilun mimma khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sampai situ. Baca 5 ayat tu dalam keadaan kita duk bancuh ayam ni, kan. Ayah sendiri pun nak balik buat ke anak, buatlah. Bancuh ayam tu, baca selawat 3 kali, buih masuk dalam ayam tu. Kalau mak yang masak nasi tu, balik pesan kat mereka, baca ayat tu. Yang daripada duk menyanyi lagu-lagu apa tu, Hindustan ke, kan, duk menyanyi lagu hak baru ni apa, lagu daripada Indonesia ke, baca doa tu.
insya-Allah anak kita dengan sebab kita baca doa tu, keberkatan yang ada pada doa tu dan juga keberkatan yang ada pada surah itu dan keberkatan daripada selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya menjadi penawar kepada anak-anak yang buah ni. Try buat, insya-Allah. Kalau kata ada ibu-ibu nak suruh dia buat kat ayah-ayah, betul tak? Kalau tengok hak duk rajin kerak pergi kedai-kedai janda tu, boleh try buat. Tapi hari ni tak ada. Jadi kalau depa dengar, depa buatlah kan. Hak duk sentiasa duk keluar malam. Nak pergi mana tengok bola kan. Tak harap juga. Jadi nak pergi tengok, ikut belakang. Tak apa abang nak tengok, saya pun sokong Jerman nak ikut juga sekali. Ikut belakang kan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dan yang seterusnya, kesan daripada hati yang gelap itu adalah akan melahirkan seorang insan yang benar dalam hati dia payah untuk nak menghafal Al-Quran dan juga hadis. Yang ni yang kebanyakan berlaku, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tu kadang-kadang kita nak tengok, nak pilih, bagi adalah seorang pun, kalau tanya hari ni lah suruh angkat tangan, boleh tak ada seorang-seorang ke yang boleh menghafal surah As-Sajdah tu, boleh baca pagi Jumaat ni? Ada tak kat sini? Sini insya-Allah rasa semua boleh kot no. Baca pagi Jumaat, baca Sajadah dengan surah apa tu, halata 'alal insan, surah Al-Insan. Sini ada lah kot kan. Tempat-tempat lain cukup payah nak cari imam-imam macam ni. Kalau ada duk pergi liang, dia seorang saja. Lepas dia juga. Lepas tu dia lagi. Minggu depan dia juga. Tak ada, nak cari cukup payah. Dengan sebab apa? Dengan sebab hati gelap, nak menghafal Al-Quran payah. Kalau kata tak payahlah surah Sajadah pun, bagi suruh menghafal surah Lam Yakunin, kuning muka-muka tu, nak boleh siap nak menghafal tu. Kalau kata wal fajri tu, wal fajri tu lah, bubuh nanah tu yang sedap tu kan, tu fajri nak boleh menghafal ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab hati yang ada bersih tadi itu menjadi kotor. Dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada suwarikum, rupa paras kamu, wa amwalikum, dan harta benda kamu, ataupun dalam hadis lain wa a'malikum, dan perbuatan-perbuatan kamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lihat ila qulubikum wa atqakum, kepada hati-hati kamu dan juga kepada ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu antara kesan daripada seseorang itu apabila mempunyai hati yang gelap. Kalau kita tengok ada 3 punca daripada yang besar. Punca yang besar seseorang, diri dia boleh jadi, hati dia tu boleh jadi gelap. Antaranya ialah datang dalam bentuk penglihatan dia. Kadang-kadang kita hari ni cukup payah nak jaga penglihatan kita. Nak tengok televisyen dia pun, berita dunia, celah-celah berita dunia tu dia bubuh iklan. Ya Allah Rabbi kan, cerianya sepanjang hari. Iklan apa? Cerianya sepanjang hari, seperti tidak rasa memakai kan. Iklan tu, hak perempuan tu loncat-loncat tu. Dulu kita duk ingat, tak payahlah zaman 60-an, 70-an, zaman kita sendiri pun kita duk ingat masa kecil-kecil, mak ayah kita, mak kita tu nak pergi beli, orang panggil apa, tuala wanita tu, bubuh dalam beg, balut dengan surat khabar, bubuh dalam plastik warna hitam, malu nak tunjuk ke orang. Hari ni mereka duk loncat dalam televisyen, duk tunjuk kata pakai macam ya Allah Rabbi kan. Tapi yang tu, yang realiti yang berlaku pada hari ini, mata kita, tambah-tambahan kita yang duduk di dalam Pulau Pinang ni cukup payah. Duduk kawasan Bertam, alhamdulillah Cina tak ramai. Terapi belah sana. Langkah sikit nak feri ataupun tiap-tiap hari boleh pergi naik jambatan, pergi tengok belah sana. Cina cukup ramai. Mata kita nak jaga macam mana? Depa yang pakai yang seluar, ya Allahu Akbar, pakai sikit saja tu pun habuan nak apa, nak tutup daripada debu masuk. Dan kita, mata kita nak tahu macam mana kan.
tak tengok dia lalu depan mata. Ya Allah, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam bab pemakanan kita, lama dah ni. Dalam bab pemakanan kita tengok 3 P ni. Yang pertama penglihatan, yang kedua pemakanan, tolong jaga. Dan yang terbaru, dan duk sembang-sembang dengan kawan-kawan, tak tahulah pernah dengar ataupun tak, babas dan juga al-gapah tu. Biasa dengar ataupun tak tahu. Ni seorang ustaz, dia bagi tahu, ustaz dia kata dia ada kawan seorang driver daripada yang duk bawa van, duk hantar barang-barang ni dekat kedai-kedai. Dia kata orang Melayu tak dibenarkan masuk dalam kilang tu pi belah belakang. Kami setakat depan saja, lepas tu angkat bawa masuk dalam van. Tapi ada seorang ni dia boleh terlepas pi belakang, dia pi tengok rupa-rupanya yang kita duk makan kari cap ala gapas, cap babah tu dah bercampur dengan daging bewok. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang kita sedap, yang jilat sampai ke jari, sampai kalau boleh nak jilat jari-jari kaki tu, yang duk makan kat kedai mamak tu, tengok sama buat daripada mana mai dia punya kari dia. Kalau kata kari daripada India tu, ambil pergi lah kan. Hal ni depa bubuh campur. Memang orang lain ni, orang kafir memang cukup dengki, dan mereka siasa cari bagaimana mereka nak merosakkan orang Islam kita. Campur sikit sudahlah kan. Ni dia kata kulit bergantung, kulit bewok ni dia campur dalam tu. Tapi bagaimana, tanya dia, tapi kami duk tengok ada cop halal tu. Dia kata cop halal tu ustaz tak payah duk fikir lah, dia kata mudah lah ni. Kalau kata mereka buat audit mai ataupun jaki mai, mereka dah ada dah, mereka dah refer dah, mereka dah tahu dah orang. Selagi mereka mai saja, bersih habis belakang tu, tak ada apa satu habuk pun. Jadi hari ni kita dah ada pilihan banyak, Faiza dan sebagainya. Ni bukan main kempen, tak ada, kita tak ada jual pun kan, kari-kari tak ada. Faiza ada apa jenis yang Melayu kita dah buat ni, maka carilah. Dengan sebab pemakanan kita, kadang-kadang hati kita menjadi gelap dan boleh membawa kesan-kesan yang besar kepada kita. Kemudian yang kadang-kadang antara juga benda yang boleh menggelapkan hati ialah melalui pendengaran kita hari ni kan. Kalau kata pendengaran ni, buka radio kata hari ni memang semua lagu lah, tak ada lah. Nak kata ada lah nasyid sikit-sikit, tapi kebanyakan lagu-lagu. Kadang-kadang tu bukan apa pun, buka pukul 2 radio Kedah nak dengar ceramah agama, celah-celah tu dia main lah Misyair tu ni tu Misyair tu ni Magare Asin जब से देखा मैंने तुझको मुझको गaya. Saya dia kata ustaz pun menyanyi, ustaz dia mengapa yang cukup zakat tu ya. Nak buat modal ya. Hak lain tu boleh pergi balik dengar sendirilah kan. Mana kata tuan-tuan, buka saja dia ada lah sikit-sikit tu. Tambah kalau kata Mak Ngah cukup minat, Mak Ngah Kedah tu lah. Kita kadang-kadang tu tengok Mak Ngah Hindustan lah. Kalau dia tu Mak Ngah Hindustan Mak Ngah macam tu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dan penyakit-penyakit hati yang keluar daripada tu banyak. Antaranya sombong, dia akan keluarlah ujub dan juga iri hati serta dengki. Semua ni perasaan-perasaan yang keluar, yang hadir dengan sebab hati kita kotor. Dan sombong yang mana yang disebut oleh Al-Imam Ghazali ni ada 7 jenis sombong. InsyaAllah 7 jenis sombong ni kita jumpa, kita bagi tahu lain kali. Kalau kata nak bagi tahu 7 pula, kemudian 18 lagi cara nak hilangkan bagaimana benda-benda ni, nak selesaikan perkara-perkara ni, kita jumpa lain kali. InsyaAllah kita akan bagi tahu tak berjalan kitab kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, cukuplah untuk hadis tu. Mudah-mudahan hadis ni menjadi salah satu daripada untuk kita ni nak jaga hati kita. Kita fikir bagaimana dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita sambung balik hadis kita, kitab kita Syama'il Muhammadiyah, dalam bab, masih lagi dalam bab babu majaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam bab nak menceritakan tentang uban yang ada pada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Tak pernah kita memang mana-mana pun macam ni.
jenis kita bawa hadis sikit-sikit sebanyak, kita terangkan hadis. Yang pertama, sebelum daripada kita masuk tengok kitab kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita bagi hadis kepada tuan-tuan tu ada tempat rujukan, ada tempat kita nak tengok. Yang ada kitab tu tak apa, alhamdulillah. Yang tak ada kitab, kurang-kurangnya dia ada buah tangan yang dia boleh balik untuk nak bagi tahu dekat orang lain. Ada isi dia. Takut lagi balik bini duk tanya, abang pergi mana? Abang pergi mengaji. Mengaji apa? Abang pergi mengaji. Mengaji apa abang? Duk pergi mengaji tu. Tak kena bila-bila pun, mana-mana pun macam tu lah kita duk tengok orang kita. Pergi mana abang? Pergi mengaji. Mengaji apa? Mengaji agama. Macam tu dia. Sebab dia tahu dah, kata mengaji agama. Hak bini dia pun tak tanya lebih dah. Betul lah, mengaji agama. Mana ada ustaz nak main duk ajak cara nak buat kuih cara nak buat kuih lapis dan sebagainya, tak ada. Memang mengaji agama. Jadi ada hadis tu sekurang-kurangnya boleh buat rujukan kepada tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik, kita bersambung hadis yang ke-38 daripada Sayyidina Anas bin Malik. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda'a. Jadi Anas bin Malik menyatakan bahawasanya aku hanya menempuhkan 14 helai uban di rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ni dia duduk lama dengan Nabi Muhammad. Kita dah bagi tahu dah sebelum ni kita mengaji kitab ni bahawasanya dia antara orang perawi hadis yang banyak dengan sebab dia duduk daripada kecil sampai besar dengan Nabi Muhammad, dan dia juga antara orang yang selalu meriwayatkan tentang kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang tubuh badan Nabi Muhammad. Dia saja yang boleh, bukan kata dia saja, tapi dia antara periwayat yang banyak yang cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia masa kecil lagi duduk dengan Nabi, jadi dia tak ada perasaan malu dan segan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sahabat lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, tak ada pun dalam hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah. Kalau kita nak tengok pun susah nak menyatakan tentang kehebatan, rupa bentuk, rupa parah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab keizahan, kemegahan yang Allah SWT kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan sahabat-sahabat yang muktabar, yang besar-besar ni, mereka tak boleh nak tengok, nak bagi tahu cara yang tepat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas kata, aku hanya menemukan 14 saja helai uban di rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, kita belik sikit dalam syarah bagi kitab ni, kita jumpa bahawasanya ada juga hadis-hadis yang datang menyatakan bahawasanya ada kadang-kadang rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kata ada yang 17 helai uban, ada yang kata 18. Ini adalah khilaf ulama. Ada yang kata 20, tapi kebanyakannya yang menyatakan bahawa uban yang ada pada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sampai dalam 20 ke atas pun, tak lebih daripada 20 ke atas. Ada 17, ada kata 18, 19 dan 20. Nak kata lebih pada 20 tu tak ada. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok hadis yang seterusnya, hadis yang ke-39. قال حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك عن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دحن الرأس لم ير منه شيب وإذا لم يدحن رؤي منه. Baik, kita tengok Sayyidina Jabir bin Samurah, dia berkata apa? Bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak di rambutnya, maka ubannya tidak kelihatan, dan apabila beliau tidak memakai minyak di rambutnya akan terlihatlah sedikit uban. Makna kata, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sahabat
sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sentiasa ambil berat pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini kalau masih lagi meragui dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak payahlah duk jadi orang. Tak payah duk mengaku bahwasanya kita ni orang Islam, bahwasanya kita ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tak ada langsung dalam diri kita untuk kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dulu, dia kalau tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Allah Rabbi. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad dalam hadis lain dia kata, kamu ni perlu untuk mengasihi aku sebagaimana kamu kena lebih mengasihi aku ni, lebih daripada kamu mengasihi ibu dan ayah kamu serta anak-anak kamu ni. Mesti lebihkan aku daripada mereka ni. Kasih kepada aku. Kita hari ni kita boleh tanya diri kita, boleh cek diri kita sama ada kita ni adalah di kalangan macam para sahabat, sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan susah pun buat apa yang dia suruh, buat apa yang dia larang. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni, mudah-mudahan segala benda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat ni kita boleh ikut, ittabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ikut dengan sebab mengharapkan ganjaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda lepas ni kita akan jumpa bagaimana Nabi Muhammad SAW yang minat untuk pakai celak dan sebagainya, benda yang boleh kita ikut dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ni kalau kita tengok orang hari ni, ada satu firqah, satu puak ni yang mana yang sentiasa duk mencela para sahabat ni, puak Syiah ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tak tahu kata hari ni mungkin di kepala batah kita ni tak ada. Ni nak suruh berhenti ke apa? Mana kata belah kepala batah kita ni mungkin kurang ataupun kita tak pernah dengar. Tapi kalau belah tempat kita tu, belah bahagian belat tu, kalau tuan-tuan tahu ada dah timbulnya benda-benda ni, puak-puak Syiah ni, yang mana mereka duk menghasut kita supaya benci kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mai duk cucuk angin bahwasanya mereka duk suruh kita ni benci kepada sahabat-sahabat kita ni, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dah turunkan ayat dalam surah An-Nur, ayat yang ke-11 untuk menjelaskan tentang perihal yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah. Mereka duk tuduh Sayyidatina Aisyah ni adalah perempuan yang jalang, yang sentiasa duk suka buat perkara-perkara yang terkutuk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, bukan kisah ni berlaku pada zaman kita. Fitnah ni berlaku dah lama dah. Masa zaman Nabi Muhammad pun dah timbul dah fitnah-fitnah ni. Ada 3 orang insan ataupun 3 orang yang puak-puak ni, yang mana yang depa ni yang menjadi pencetus kepada fitnah kepada isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya iaitu nama dia Safwan Mu'attal As-Sulami. Safwan Mu'attal As-Sulami ni adalah seorang daripada puak-puak Yahudi ni. Depa yang dia buat cerita nak kata bahawasanya Sayyidatina Aisyah tu adalah perempuan jalanan yang sentiasa curang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya nama Abu Hasan Thabit Al-Mistah. Hasan Thabit Mistah nama dia. Yang ketiganya nama seorang Imra'ah binti Ashraf, perempuan. 2 orang lelaki, seorang perempuan yang duk buat mulut hari ni. Depa yang duk sebar kata Sayyidatina Aisyah ni duk berlaku buat maksiat di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jahat perangai macam ni. Ada 3 orang depa ni. Sudah cukup untuk nak menggerakkan mulut depa ni duk cerita di keliling-keliling Madinah, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hampir-hampir termakan dengan fitnah sebelum daripada Allah SWT turun surah An-Nur ayat yang ke-11 ni untuk menjelaskan cerita-cerita ni.
Kalau tidak, Nabi Muhammad pun dia akan benci kepada Sayyidatina Aisyah. Kalau kita tengok tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, daripada masa tu lagi ramai dah puak-puak yang jenis bawa mulut, yang jenis bawa fitnah kepada sahabat-sahabat. Hari ni pun ada juga timbul satu puak Syiah ni. Kalau kata ada yang duk, masih lagi ada yang duk masuk dalam Syiah ni, hari ni dengan musim durian macam ni cukup comel, ambil kulit-kulit durian tu lupu atas kepala sekok-sekok. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita cukup tak boleh dengar no, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka kitab-kitab hadis daripada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak menceritakan tentang fadilat ataupun kelebihan yang ada pada tubuh badan baginda Nabi Muhammad dan juga kepada sahabat-sahabat dia, sehingga Nabi Muhammad SAW menjanjikan syurga kepada sahabat-sahabat ni. Tapi dok mai depa buat bona. Orang Kelantan panggil bona, buat rebah kan, orang kita panggil tu pun tak tahu ke bahasa lama tu, buat rebah, mai dok buat masalah, orang kata kacau bilau, haru biru, mai dok buat. Tapi ada juga golongan yang boleh terima pendapat macam ni. Golongan yang mana? Golongan yang dipanggil sebagai al-mankuku wal hayuni, mangkuk hayu ni. Ramai hak jenis tak mau main mengaji, duk pergi jumpa dengan tok guru, nampak pakai serban hitam sikit, tebal sikit, janggut ada, pergi ikut terus. Hak jenis macam ni. Orang duk suruh main mengaji, cari tempat ustaz-ustaz ni ramai dah. Belah Pulau Pinang kita ni alhamdulillah. Pergi cari biar berlandaskan, kita tengok ajaran kita tu berlandaskan syarak, maka benda tu insya-Allah dijanjikan dengan jalan yang benar. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok hadis yang keseterusnya. Qala hadatsana Muhammad bin Ammar bin Wali al-Kindi al-Kufi qala hadatsana Yahya bin Adam an Syarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar qala innama kana shayba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda'a. Bahwasanya Abdullah bin Umar menyatakan bahwasanya adalah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lebih kurang 20 helai. Ni yang kita kata, yang ni yang riwayat kata paling banyak 20 helai. Cuma ada ikhtilaf ulama, ada yang hadis kata 17, ada kata 18, ada kata 19, tapi kebanyakannya tidak menyatakan bahawa lebih daripada 20 helai daripada duduk di atas rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita cek balik dalam hadis-hadis, maka kita akan jumpalah bahawasanya uban tu kan, yang itulah dengan sebab itulah kalau di sisi jumhur ulama menyatakan bahawasanya kalau kita nak cabut uban itu adalah hukum dia makruh. Tu nak bagi tahu, uban kalau ada atas kepala ni nak cabut, hukum dia makruh. Kalau di sisi Imam Ahmad dia kata harus, tak apa nak cabut uban. Dan juga kebanyakan mereka kata daripada jumhur harus kalau kata suami suruh si isteri ni cabut uban. Sayang kata, nampak macam tua lah, kata umur baru 45, abang duk nampak macam 65 kan, rambut dah lah jenis macam tu dah kan, jenis jengui kat luar ni. Jadi dia kata cabut, maka masa tu harus bagi si suami ni nak cabut uban dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tantatu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah. Janganlah Nabi Muhammad larang kepada kita, la tantanu, jangan kamu nak cabut uban itu asyaiba, akan uban, kerana fa innahu, kerana uban itu nurun yaumal qiyamah, dia akan menjadi cahaya pada yaumul qiyamah. Kan? Jadi kalau kita ada uban tu rasa nak buat cahaya dekat yaumul qiyamah, maka tinggallah uban tu, tak payah duk cabut. Alah, bukannya ni pun smart bah kalau kita tengok kan, hak raja-raja yang penuh dengan uban tu, putih satu macam kan, kepala dia jadi putih ya. Atas dunia lagi nampak cahaya kalau dia duduk bawah cahaya lah. Kalau tak ada cahaya tak nampak juga lah. Kalau kata duduk bawah lampu tu nampak cantik ya. Ada seorang pejabat kita tu pun dia dah, tapi tak adalah, datuk lah kan, mana kata dia jalan tu kita tengok comel sama. Satu set pula dia main tu, hitam putih,
Putih, semua putih, janggut putih. Jenis main satu set ni cantik. Dia kalau main jenis tompok-tompok ni lah kan, yang tak berapa nak cantik mana. Baik, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun sebut, asyaibu nurul mu'minin, la yashibu rajulun syaibatun illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanatun wa rafa'a biha darajat. Hadis ni riwayat oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi Muhammad SAW sebut apa? Al-syaibu nurul mu'min. Al-syaibu, uban itu adalah cahaya bagi orang mukmin. La yashibu rajulun, tidak akan ada seseorang lelaki pun yang mana dia ada uban itu, syaibatun, ada satu uban, melainkan illa kanat lahu bikulli syaibatin, melainkan bagi setiap uban yang ada padanya itu hasanatun, satu kebajikan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Wa rafa'a biha darajat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat seseorang itu darajat dia. Tu dengan sebab tu